nasihat yang perlu ada dalam diri kita adalah kita jagalah kita nah. Kita jagalah diri kita nah. Sebab kita ni kalau kata tak ada kuman COVID tu pun kita sentiasa terdedah dalam bahaya. Ha? Allah dah sebut dalam Al-Quran kita ni hidup dalam keadaan susah payah. Memang susah payah. Kita ni dalam keadaan terdedah ni kita tengok dah kalau kita keluar rumah pun kita ada ancaman, kalau kita duduk dalam rumah pun ada ancaman, sebab Allah dah kata dah kita hidup dalam susah payah. Jadi slogan kita jaga kita ni bukan sekadar musim penyakit ni saja, sampai bila-bila kita memang kena jaga kita nah. Apabila kita jaga Allah, Allah akan jaga kita insya-Allah taala. Baik, hari ini kita akan sambung pelajaran kita melalui kitab Hadis Qudsi. Yang ni kalau kitab saya muka surat 66, iaitu pengajaran yang ke-25. Kitab puan-puan mungkin lari slide 2 slide lah. Lagu tu lah. Lari sikit saja muka surat dia nah. Ila hadratin sayyidina wa habibina وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء أولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du, faya ibadallah, wahai sekalian sahabat-sahabat yang dikasihi, yang dirahmati, yang disayangi, berbanyak-banyak kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dengan segala
perkakas-perkakas yang Allah bekalkan, Allah bagi kita pinjam. Kita menikmati suasana kehidupan pagi ni. Boleh bernafas dengan tenang, tak gaduh guna oksigen. Boleh berjalan dengan senang, tak gaduh guna tongkat atau kerusi roda. Boleh makan dengan lalu, tak payah guna tiup masuk ke perut. Boleh melihat dengan pandangan mata, tak perlu menggagau dan meraba-raba. Masya Allah, nikmat Allah yang tak pernah putus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana satukah yang hendak kamu dustakan? Mengakui diri sebagai hamba, kita tak pernah mendustakan satu pun nikmat Tuhan. Bahkan sentiasa kita mengakui dengan satu lafaz kesyukuran, yakni Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah atas segala setiap patah perkataan kita akan selitkan dengan Alhamdulillah. Sebab apa? Itu tanda seorang hamba yang bersyukur. Dan perbuatan sebagai seorang hamba yang bersyukur, iaitu kita melapangkan sedikit masa yang Allah bagi pinjam untuk kita bagi ruang kepada telinga kita untuk beribadah, jiwa kita untuk bersaudara, berukhuwah, pemikiran kita untuk melayari tentang suasana kehidupan akhirat dan kehidupan dunia yang kita nak seimbangkan. Jadi melalui majlis-majlis ilmu lah yang akan menjerumuskan kita di dalam semua perkara-perkara tersebut. Kalau tidak ada dengan majlis-majlis ilmu, maka kita bimbang, kita akan duduk dalam laruan. Laruan selara, kehidupan yang sia-sia semata-mata. Baik, insya-Allah taala, sahabat-sahabat ukhuwah muslimah yang saya kasihi sekalian, hari ini kita akan masuk kepada pengajaran yang ke-25 daripada hadis Qudsi. Saya ulang berkali-kali, hadis Qudsi ini adalah hadis yang datang terus daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allah letakkan di dalam dada Nabi SAW, diilhamkan kepada baginda, lalu baginda pun bersabda melalui lidah suci baginda, maka terhasillah hadis Qudsi yang tidak ada periwayat demi periwayat. Dia terus datang dengan Yaqulullahu ta'ala. Okay, kita tengok sama-sama kalau puan-puan boleh ikut baca pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaqulullahu ta'ala, ya ibna Adam, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahi al-islam. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وبشر كل شيء أحسن بالجنة ومن عرف الله خالصا فأطاعه نجا ومن عرف الشيطان فعصاه سلم ومن عرف الحق فاتبعه أمين ومن عرف الباطل فاتقاه فاز ومن عرف الشيطان والدنيا ثم رفضهما سعيد ومن عرف الآخرة ثم طلبها هدي وإن الله يهدي من يشاء وإليه تقلبون. يا ابن آدم، إذا كان الله تعالى قد تكفل لك برزق فطل اهتمامك لماذا؟ وإذا كان الخلف من الله فالبخل لماذا؟ وإذا كان إبليس عدو الله تعالى فالغفلة لماذا؟ وإذا كانت العقوبة بالنار فالاستراحة لماذا؟ وإذا كان ثواب الله الجنة فالمعصية لماذا؟ وإذا كان كل شيء بقضاء فالجزع لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
Hadis ini Allah Ta'ala mengakhiri dengan beberapa ucapan limadha itu huruf kita panggil ada istifham. Pasal apa? Pasal apa? Macam kita suka tanya kan. Aku dah cakap, dah cerita dah kat hampa. Awak hampa tak mau dengar. Awak hampa nak buat juga. Ini persoalan demi persoalan yang Allah Ta'ala ulang. Lima dah awak hampa tak mau dengar juga. Awak hampa nak buat juga benda macam tu. Nah, okey, ini persoalannya. Kita tengok maksud daripada hadis Qudsi ini yang bermaksud, wahai sekalian manusia, Allah menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan selainnya yang menegakkan keadilan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Dia sebagai saksi. Biasanya bila syahadah ni, kita yang asyhadu alla ilaha illallah. Kita angkat syahadah sendiri, no? Aku naik saksi tiada ada Tuhan melainkan Allah. Tapi yang ni Allah bersyahadah, Allah bersaksikan sendiri bahawasanya syahidallahu annahu la ilaha illa. Yang ni kan kalimah ni kita selalu bawa selepas solat di dalam zikir-zikir kita sebelum kita berzikir sebanyak 33 kali. Tak, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Qulillahumma ma. Itu kita akan sambungkan. Okey, baik. Sebenarnya zikir ni dia ada satu keistimewaannya yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang menjadikan zikir ini setiap kali lepas solat. Okey, sebenarnya banyak sangat zikir selepas solat ni. Kita nak kumpul ni, kita nak himpun tang mana ni. Okey, kalau hak yang ni kita boleh ambil sampai dekat inna dina indallahil Islam. Sampai kat situ. Kemudian kita akan sambung dengan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ilahi Rabbi subhanallah. Okey. Tang situ kita ambil. Nah, kita letakkan dari situ. Lalu kita buatkan sebagai zikir harian sekurang-kurangnya. Kita jadikan dia zikir selepas maghrib dan selepas subuh. Kenapa? Okey. Keistimewaan pada kalimah syahidallahu annahu la ilaha illallah ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dibangkitkan di akhirat nanti, ketika mana kita nak dihitungkan, nak dihisabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita di antara orang yang awal-awal yang akan dipanggil. Nah, kerana beratnya timbangan pada zikir yang bakal kita bawa. Dan kata Allah, orang yang menjadikan zikir ini sebagai amalan, maka berat timbangan iaitu satu perbendaharaan. Satu perbendaharaan ni satu gedung pahala dia. Nah, untuk kita jadikan sebagai zikir. Tapi kita kena faham apa dia. Tak duduk syahidallahu annahu la ilaha illallah. Nah, syahidallah ni adalah satu lafaz ikrar daripada Allah, satu lafaz sumpah daripada Allah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memang dia bersaksi. Nah, dia boleh bersaksi atas diri dia, atas nama dia, memang tak ada Tuhan dah melainkan dia. Kita boleh mengaku betul aku mengaku. Aku seorang-seorang saja main ni. Tak ada siapa ikut. Betul. Sumpah. Wallahi. Kita letakkan dengan nama Allah sebagai menguatkan sumpahan kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia sendiri bersumpah dengan mengatakan tak ada dah Tuhan selain daripada dia. Kalau hampa nak minta tolonglah padanya. Nah, sementara ikhtiar kita itu adalah satu jalan untuk kita dekat dengan dia. Sebab itu, kenapalah manusia itu selalu diuji. Kata Allah, aku uji manusia nak suruh dia dekat dengan aku. Sebab tu aku bagi ujian demi ujian. Barulah kamu rasa dekat dengan Allah ketika mana kita selalu cari Allah. Waktu kita susah, kita resah, kita sempit, kita dalam kesedihan, dalam kemiskinan, dalam kelaparan, selalunya kita akan cari
Orang yang paling dekat dengan kita. Maka yang paling dekat kata Allah, hang takkan pergi minta pada orang lain. Melainkan minta pada aku dulu. Nah, kita kan kadang-kadang bila tak makan perut tu bercerut lapar lah. Aduh ya Allah laparnya. Okey, kita sebut nama Allah. Ya Allah laparnya. Ya Allah dahaganya. Kita panggil Allah dulu. Kita tahu bukan Allah yang nak bawa mai segelas air untuk bagi kita minum, tapi nak membuktikan bahawasanya tak ada Tuhan lain dah kita nak minta, kita minta kat dia. Kita bangkit. Kita bangun, pergi ambil sendiri dengan izin Allah. Kita tahu setiap gerak langkah kita dengan izin Allah. Nah, kita boleh capai cawan dengan tangan kita dengan izin Allah. Tu kata orang yang bergantung hati penuh dengan Allah, maka bersaksilah. Kita tak minta dekat orang lain dah. Kita minta hanya saja walaupun setitik air yang singgah yang masuk ke mulut kita, kita minta daripada Allah. Dan rezeki itu Allah lah yang bagi. Dan kata Allah lagi, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Katanya, yang mana dia kata para malaikat dan ahli-ahli ilmu. Ahli-ahli ilmu ni di kalangan guru-guru, tok-tok guru kita, alim ulama, mazhab-mazhab yang mana yang menjadi ikutan oleh kita. Mereka itu di antara yang disebut sebagai ulul ilm. Orang yang ada ilmu, yang kuat ilmunya, ulul ilm ni yang kuat, yang banyak ilmunya, yang duduk di dalam dada mereka tak keluar-keluar dah. Macam kita, duduk dia masuk juga. Kan nak kata tak masuk langsung, taklah kan. Ada juga masuk, tapi masuk dan keluar. Sama banyak silat-silat, keluar tu lagi banyak daripada yang duduk. Sebab tu bila mana kita belajar, kita selalu lupa. Sebab kita bukan orang yang ulul ilmi. Orang yang ulul ilmi ni, dia dapat satu-satu ilmu, dia beramal, dia jaga sungguh-sungguh ilmu tu agar tidak hilang. Dia jaga sungguh-sungguh agar dia tidak lupa. Itu orang yang ulul ilmi, yang berpegang benar-benar dengan ilmu. Kita ni, kita punya ilmu, kita belajar. Macam mana kita belajar, macam tu kita lupa. Okey, kalau nak disebut di sini, kita tak boleh termasuk di dalam orang yang ulul ilmi, tetapi kita termasuk dalam orang yang talabul ilmu, yang menuntut ilmu. Cari hari-hari kita mendengar. Sekarang ni kita buka YouTube, dalam YouTube macam-macam kita boleh dengar. Tulis saja ustaz mana nak dengar, ustazah mana nak dengar. Dunia boleh akan hadir kepada kamu, di depan mata kamu. Cuma nak masuk, nak ikut dengan tak mau sahaja. Apa juga yang kita mahu, Allah Ta'ala hadirkan di depan mata. Tak susah dah. Masya Allah, dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi ni, kata Allah, kamu kutiplah sebanyak mungkin selagi mana hayat kamu ada. Jadikanlah dia kata qa'iman bil qist. Dia kata yang mana qa'iman bil qist ni, para malaikat dan ahli-ahli ilmu ini juga adalah menjadi saksi la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan melainkan dia yang maha gagah lagi bijaksana. Okey, baik. Tadi saya kata kita bukan orang ulul ilmu. Bila kita bukan orang ulul ilmu, tapi kita talabul ilmu, orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu seperti kita mengakui juga bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan melainkan dia yang aziz. Aziz ni maha gagah perkasa. Apa tanda kebuktian, bukti kegagahan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan langit dan bumi ni? Dah nampak dah kegagahannya. Tak payah angkat selai daun pun, tak payah kait sebiji buah pun, akan gugur dengan sendirinya. Itu kegagahan Allah hanya dengan kun fayakun. Kita selalu sebut nak makan pun tak lalu, duk bergagah saja. Kuatlah tu. Duk memperkasakan diri nak makan. Tu hak yang ketika dia tak lalu, hak ketika dia lalu dia tak cerita. Hang bagi apa pun dia sebat. Dia balon pi. Okey, kita kembali kepada Allah yang maha gagah perkasa lagi,
Maha bijaksana dalam pengaturan, dalam percaturan Allah Ta'ala pada kejadian langit dan bumi ini penuh dengan kebijaksanaan. Kata Allah lagi di dalam hadis kursi yang seterusnya, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Inilah bukti. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Kristian, bukan yang lain selain daripada Islam, bukanlah agama yang diterima di sisi Allah. Okey, kita tengok apa dia maksud Islam ni. Islam ni orang yang menyerah diri. Maksud Islam ni menyerah dirinya pada Allah. Nah, setiap kali kita melakukan apa-apa pekerjaan yang kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim, itu lafaz seorang Muslim yang menyerahkan seluruh diri dia kepada Allah. Jadi biarlah Allah yang buat lagu cara mana. Macam kita nak keluar rumah kan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kita keluar dalam keadaan berserah macam tu saja. Kita tutup rumah, kita kunci pintu rumah, kita berjalan pakai kasut, kita tutup aurat dengan sempurna. Maka kita serahlah pada Allah. Nah, kita nak naik kereta, kita cek tengok minyak ada ke tak ada. Bukan nak tawakal, tak apalah naik kereta tak ada minyak pun boleh jalan. Janji aku serahkan diri aku pada Allah. Tidak. Sebagai manusia yang menerima Allah itu sebagai Tuhannya, yang menerima Islam itu sebagai agamanya, maka kita orang Islam ni cantik susunan kehidupan dia. Nah, dia buat satu-satu ini asbab. Ini sebab. Dia tahu ini asbab ni penyebabnya yang bagi Allah. Nah, kita sakit sangat-sangat. Sakit sampai tak boleh nak angkat kaki rasanya. Nah, okey, kita ada ubat. Kawan kita cadangkan makan ubat ni boleh menyembuhkan insya-Allah. Jangan kamu sebut sesuatu tanpa dengan dihadiri insya-Allah. Satajiduni insya-Allah sabira. Dan engkau akan dapati aku ini orang yang sabar. Takdir Allah kita makan ubat tu esok bangkit cergah boleh jalan. Kita pun kata kita kata dengan izin Allah bagus ubat ni. Ubat lain pun kita makan. Tapi bukan dengan izin Allah. Jadi yang ni dengan izin Allah bagus ubat ni. Janganlah sampai kita keputusan ubat tu. Habis ubat tu. Ubat dah habis dah. Pakailah esok aku tak boleh jalan lah. Tak ada ubat tu. Yang tu jadi salah. Yang tu jadi salah pada syahadah kita. Ketika mana kita melafazkan satu lafaz syirik. Bertuhankan kepada ubat. Tak apalah habis pun tak apalah, tawakal tu ala Allah lah, dia yang bagi. Saya aku pergi carilah, ada tak ada pun tak apa, sebab Allah yang maha menyembuh. Itu konsep orang Islam. Berserah diri kepada keseluruhannya. Dan dia kata sesiapa yang mencari agama lain selain daripada Islam tidak akan diterima. Siapa yang cari lain daripada agama Islam, dia tidak akan diterima langsung. Yang kata kita akan hadir minggu lepas kita bacakan, kita akan hadir kepada Allah dalam keadaan berapa barisan. Siapa ingat lagi, kita ada 120 saf, kita akan hadir kepada Allah. Hanya 3 barisan sahaja yang akan dikira sebagai hisab, iaitu orang Islam, orang beriman. Sementara 117 barisan lagi ialah orang kafir. Tu yang diterima tu 3 tu pula terbagi pula kepada 4. Macam-macam yang dalam 4 tu. Yang mana kita pun tak tahu yang mana satu kategori kita yang kita nak duduk. Nak kembali kepada Allah tu, kata duduk di padang mahsyar ni lamanya. Ditanya oleh orang Yahudi satu ketika dulu kepada Nabi Musa. Kata mahsyar tu lama-lama, mana lama? Adakah selama 100,000 tahun? Lama, lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Masya Allah lamanya. Kita kalau sebut 100 hari pun, kita rasa dah cukup lama. Apatah lagi kita nak duduk melebihi daripada 100,000 tahun. Tak sanggup ke? Memang tak sanggup. Memang kita rasa tidak sanggup duduk begitu lama dalam keadaan suasana yang azab.
dalam kepedihan, dalam penyiksaan yang tak pernah berhenti walaupun satu saat. Dan paling menyedihkan kalau orang yang mencari agama selain daripada Islam. Alhamdulillah, nikmat paling besar Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita orang Islam. Kita bertuhankan Allah. Kita berasulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam penghujung-penghujung usia kita ni, kita ada benda yang kita buat penuh manfaat. Rasa lapang dalam hati, dalam dada kita apabila kita dapat mengisinya siang dan malamnya dengan beribadah pada Allah, dengan bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan kita rasa hidup kita tak sia-sia, penuh dengan pengisian apabila Allah Ta'ala hadirkan asatizah-asatizah di dalam televisyen, di dalam YouTube, dan posting-posting yang sahabat hantar memberi satu pengisian dalam kehidupan kita yang mana kita tak rasa sia-sia. Itu orang Islam. Untungnya orang Islam. Dia kata kalau cari lain daripada tu, dia kata maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Wa na'udzubillah na'udzubillahi min dzalik. Kalau termasuk orang yang rugi ni, dunia dah lah pinjam. Allah Ta'ala kata, aku bagi pinjam saja di dunia. Esok akhirat aku bagi terus kat hamba. Yang tu hamba punya. Dan benda yang aku bagi tu makin lama makin elok. Makin lama makin cantik. Kemarin kita baca dalam surah Naba kan. Makin lama makin cantik. Lah ni Allah Ta'ala bagi pinjam. Makin lama makin pudar seperti sepasang mata yang pernah Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita. Satu ketika dulu terang. Nampak. Bila mai dah sampai tempoh hayat dia dah nak habis, expired dia makin kelabu lah. Tidak seperti di akhirat nanti aku bagi terus. Bukan pinjam. Aku takkan ambil dah. Malahan pemberian aku kepada kamu itu semakin hari semakin elok, semakin baru. Jadi kita jagalah benda yang Allah bagi pinjam ni. Benda bagi pinjam, kita jaga elok-elok agar kita jadi orang yang amanah. Esok kita nak bawa balik kepada Allah. Ya Allah, inilah hatiku yang telah pun aku pinjamkan kepadamu. Elok, tak busuk tang mana. Inilah sepasang mataku yang telah pun kau pinjamkan kepada aku. Kita bawa ke mana? Kita melihat kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab Allah, melihat kepada penciptaan Allah. Inilah telingaku. Semua tu kita nak bagi balik. Dan Allah akan pulangkan kepada kita. Seandainya pengisian itu pengisian yang baik, maka jadilah orang yang tak rugi. Ni dah lah di dunia ni pinjam. Balik pergi sana, dia ambil perhabis ke semua tu. Rugi tak? Rugi. Benda pinjam ni kalau nak terus, jaga elok-elok. InsyaAllah. Baik. Dan kata Allah lagi, dia mengembirakan tiap-tiap sesuatu yang paling baik dengan syurga. Allah Ta'ala bagi khabar gembira kepada kita dengan syurga. Basyara kulla syai' ahsana bil jannah. Dia bagi dekat kita, esok ni hampa dah ambil Islam sebagai agama kamu, maka kamu akan kembali kepada aku bagi syurga kat hampa. Dia bagi tahu dekat kita, jangan susah hati. Di dunia memang kamu susah. Kamu nak kena keluar kerja. Kamu tak boleh tidur lama-lama. Kena bangun bangkit sembahyang sekurang-kurangnya waktu subuh. Kalau nak bagi cantik lagi, bangkitlah sepertiga malam. Kamu kena menangisi dosa-dosa kamu. Kamu kena menyesal di atas segala perbuatan kamu. Kamu kena buat baik. Kamu tak boleh buat tu yang jahat. Kamu tak boleh bercampur dengan yang haram. Ada batas-batasan yang membuatkan kita terbatas untuk melakukan segala kebebasan. Sebab kita orang Islam. Tapi kata Allah, aku akan bagi ke hamba. Aku akan balas dengan syurga. Bagi kita senang hati balik. Sebab tu bila mana kita kadang-kadang dizalimi, tak apalah. Tak apalah. Nanti Allah Ta'ala akan balas balik. Daripada kesabaran. Kita tengok macam mana Sayyidatina Allahumma salli alaihi wasallam. Sayyidatina Sumayyah ketika mana suami dia dibunuh di hadapan mata dia dengan teriakan dan tangisan, dia menangis, menyeru nama Allah dengan sekuat-kuat hati ketika mana suami dia dibunuh depan mata dia. Dan waktu tu dia kata kepada Allah, dia kata,
andainya balasan di akhirat nanti satu balasan yang kekal, maka sediakanlah untuk kami ya Allah. Nah, balasannya kerana sesungguhnya aku mendukung Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai rasulku. Waktu suami dia dibunuh, nah, itu jeritan Sumayyah. Dan kalau kita tengok macam mana waktu Rasulullah uh, pesan kepada sahabat Baginda Abu Bakar menziarahi keluarga Sumayyah yang sedang azab disiksa di padang pasir. Rasulullah pesan suruh dia banyak-banyak bersabar kerana janji syurga untuk dia itu janji yang pasti daripada Allah. Waktu tu Sumayyah telah pun dijatuhkan satu hukuman bahawasanya esok sebaik saja terbit fajar beliau akan disula. Kalau kita takut bila mana orang baca dia bakar-bakar, esok pagi kita sula dia. Tentu akan rasa takut. Waktu tu tentu akan minta tolong Abu Bakar. Tolonglah bawa pelari aku. Tolonglah lepaskan aku. Tapi apabila mana Abu Bakar menghampiri dia, dalam keletihan Sumayyah, dalam kesakitan dia mengharungi azab yang begitu pedih. Dia kata kepada Abu Bakar, apa khabar Muhammad? Ya, Abu Bakar masih bertanyakan tentang khabar Nabi SAW. Lapaskan kepadanya salawat dan salam aku kepadanya. Dan apa yang jawab Abu Bakar? Rasulullah mengirimkan salam kepadamu dan sesungguhnya bersabarlah janji syurga Allah untukmu. Dia hanya tersenyum mendengar satu janji khabar gembira yang Nabi bawa datangkan kepada dia dalam azab menahan kesakitan. Kalaulah kita bayangkan kalau kita duduk di tempat dia syurga apa syurga lah tapi lepas lah ni. Ni orang nak bunuh lah ni. Dia pun bukan nak bunuh macam biasa. Dia pun nak sula dia itu kita tengok apabila satu khabar gembira yang datang tu lekat terus di hati. Yakin dengan sebenar-benar itu adalah janji Allah. Dan hari ni kita yakin dalam susah payah kita yang tak terang mana. Kita tak susah sangat. Kita akui kita tak susah sangat. Hidup kita penuh dengan kenikmatan, penuh dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita hanya susah kita ni nak lawan nafsu diri kita sendiri yang jahat. Kita ada musuh dalam diri kita yang sedang kita berperang. Hari-hari kita berperang dengan musuh dalam diri kita. Jadi bagi tahu kepada diri kita, kita kena menang. Setiap hari kita kena menang. Setiap kali kita mendirikan solat, kita kena menang. Jangan kita tewas di tangan bisikan-bisikan musuh yang ada dalam dada kita. Kita tak nampak musuh kita di luar. Sebab Alhamdulillah kita hidup di dalam satu dunia yang aman. Dalam negara yang aman. Alhamdulillah. Tak ada siapa yang nak tembak, nak rompak, nak samun. Kita tak ada. Kita duduk dalam keamanan. Namun di dalam jiwa kita, kita ada satu musuh yang akan Allah Ta'ala sebut pada ayat yang akan datang daripada hadis ini nanti. Dan lagi kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa murni pengenalannya kepada Allah dan mentaatinya, maka ia terlepas. Sesiapa yang murni pengenalannya, kenai Allah dengan sebenar-benarnya. Murni ni yang kenai dengan sebenar-benarnya. Kita tengok satu-satu insiden yang berlaku, satu-satu musibah yang berlaku, hati kita ni terus dengan Allah. Tak marah kat siapa. Ni Allah bagi dekat aku. Nak buat macam mana? Itu adalah Allah yang buat. Adalah pasal-pasal itu Allah buat macam tu. Kenapa jadi macam ni? Ini Allah yang buat. Kita dah siap dah kadang-kadang. Kita cadangkan. Nak pergi sekian tempat. Dengan bekalan makanan dalam perjalanan, dengan bekalan pakaian. Kita servis kereta, semua dah elok dah, cantik dah. Tinggal kita nak berjalan pergi saja. Mai pagi tu keluar-keluar, nak naik kereta sampai setengah jalan. Mampu kereta tu tak boleh nak start, rosak apa pun tak tahu. Menyebabkan kita kena patah balik. Kalau orang yang tak beriman dengan qada dan qadar, kalau orang yang tak mengenal Allah dengan begitu murni, kalau dia tak betul-betul kenal Allah, dia akan marah kat siapa? Dekat driver lah. Tak tengok dulu ke? Bukan kemarin dah suruh pergi servis? Dah, dia kata. Dah pergi servis dah. Habis ni pasal apa jadi lagu ni? Hampa tak reti tak pergi ikut.
itulah kereta buruk, jualan, belilah, orang suruh beli kereta baru. Sebenarnya Allah Ta'ala tu dia ada perancangan untuk kita. Dia tak bagi pi tempat tu mungkin tak baik buat kita, patah balik. Patah balik. Tu setiap perbuatan kita minta keizinan pada Allah. No? Sebab tu kalau di kalangan ulama-ulama sufi dia pun nanti sembahyang sunat istiqarah hari-hari. Sebab nak buat keputusan. Tapi ke mana kena ada keputusan? Keputusan tu keputusan daripada Allah. Dia pun akan sembahyang istiqarah hari-hari. Kita nak kahwin orang sembahyang istiqarah. Dulu nak kahwin sekali pasal sembahyang. Dah main tua-tua ni, anak nak masuk college ke, nak masuk universiti ke, mak terus sembahyang istiqarah. Lepas tu ke anak nak kahwin ke, mak terus sembahyang istiqarah. Pasal apa? Pasal tak ajak anak sembahyang istiqarah. Nah, jadi kita ni, abang, kita mungkin kena bersolat istikharah di dalam keputusan kita, tanya pada Allah. Nah, kan apabila kita kenal Allah dengan begitu murni, nescaya setiap perbuatan kita ni tak apalah nanti salah. Nak tanya Allah, minta petunjuk daripada Allah. Atau mungkin di dalam solat kita kan, banyak kita sebut tentang petunjuk daripada Allah, iaitu pada ketika mana kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Pada kalimah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Keputusan yang bakal kita buat hari itu, hanya Allah saja yang maha memberi petunjuk. Sama ada boleh ke tak boleh, elok ke tak elok. Kalau tak elok, Allah akan bagilah petunjuk. Kita jangan buat. Okey, itu yang kata orang yang kenal Allah secara murni, setiap tingkah laku perbuatannya dia akan tanya dulu, boleh ke tak boleh. Boleh ke tak boleh. Kemudian katanya lagi, dia kata, sesiapa mengenal syaitan dan melawannya, maka ia selamat. Siapa yang kenal syaitan, dia kena lawan. Syaitan ni, nak kata tak kenal, memang kita tak pernah tengok. Macam mana kita tak pernah tengok Allah? Begitu juga kita tak pernah tengok syaitan, tapi kita tahu bisikan-bisikan dia, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh syaitan ke dalam diri kita, iaitu ketika mana ia membisikkan sesuatu kejahatan. Disebutkan oleh para alim ulama, syaitan ni dia mempunyai beberapa belitan kepada manusia dalam keadaan manusia itu nak buat benda baik. Saya tak mau ambil banyak-banyak belitan lah. Belitan yang dilakukan oleh syaitan untuk orang bersolat. Sebab kita ni di antara hamba Allah yang bersolat, insya-Allah insya-Allah kita sembahyang. Okey. Ulama-ulama fiqh membahagikan belitan syaitan yang duduk dalam diri kita, yang menghuni dalam hati kita ni, ada 3 belitan. Ada 3 belitan. Yang mana belitan pertama ni, ketika mana kita nak lakukan ketaatan, iaitu kita nak berwuduk. Dia kacau. Gangguan yang pertama iaitu ketika mana kita hendak berwuduk. Waktu kita nak berwuduk ni, dia nanti pesan dekat kita, bagi ayat lebih sikit. Bagi ayat lebih sikit. Kita pun berwuduk dengan keadaan air yang berlebih-lebihan, menyebabkan berlakunya pembaziran. Kita buka ayat yang banyak. Basuh tak tahu mana anggota wuduk. Bukan satu badan. Baru nak basuh tangan. Tapi lamanya basuh tangan. Lamanya, ya Allah. Ni tak boleh. Tak boleh. Haram tu. Okey, seorang sahabat, Muaz, pernah ditegur oleh Nabi SAW. Ketika membasuh lebih daripada 3 kali, Rasulullah kata, buat sampai lebih daripada 3. Rasa tak puas. Tak apa, Rasulullah dia kata ayat banyak pun tak boleh. Sebab dia menimbulkan pembaziran. Lepas tu syaitan ni, dia bila mana kita berjimat, dia akan beritahu, ayat tak sampai tu, tak kena tu. Kita basuh lagi sikit, tak kena juga tu. Maka menyebabkan berlaku pembasuhan berulang-ulang kali. Dan penggunaan air yang begitu banyak. Dibisik pula kita, basuh muka tak rata tu, ada bahagian yang tak kena. Itu belitan yang pertama. Bila mana kita dah menafikan tentang pembaziran air, kita buat berjimat. Kalau jimat dia kata tak sah tu, tak kena lagi tu.
Tu rambut sikit saja tu kena bagi kena semua. Dia akan buat. Itu belitan pertama. Baik. Kita lawan dia. Kita tahu ni semua syaitan. Terseluk peduli sangat. Itu yang orang kadang tengok basuh muka berpuluh-puluh kali. Sekali tak sah. Dua kali tak sah. Tiga kali tak sah. Empat, lima kali tak sah. Macam ni Rasulullah kata bubur penampak bagi dia. Kalau dia masuk bilik ayat, ya Allah, ya Tuhanku. Lamanya dia kalau masuk. Adik-beradik lain kena tahu dah. Kalau dia masuk, sejam baru keluar. Hang basuh apa lama sangat. Keluarlah. Pasal apa? Syaitan. Syaitan jahat. Dia kata tak boleh mandi. Sikit-sikit tak puas. Puas itu datang dari syaitan. Syaitan takkan pernah rasa puas. Ini belitan dia. Belitan pertama. Okey, belitan kedua untuk orang nak semayang. Kita tahu kita nak semayang. Iaitu ketika mana kita nak bersolat. Kita nak bersolat ni, dah lepas ambil semayang, nak bersolat. Tentang pakaian. Belitan dia tentang pakaian kita. Kalau kita ni berjalan, nanti abang, baju hang tu kotong tu, kali semayang tu. Bebek hang tu semayang. Balik saat ni lah pergi semayang. Kita ni kata, balik kot tak ada sampai lah kot. Balik kot tak ada sampai. Selagi habis tu tak apa, kado pun boleh. Baju hang tu tak boleh tu. Hang masuk dalam bilik air tadi, basah hujung kain. Basah hujung kain baju tu mungkin terkena air dalam. Tandah tu bukan air kencing. Nampakkah air najis dia? Tak nampak pun air najis. Tapi tak boleh lah. Aku tak boleh aku rimah. Kalau rasa rimah, basuh sikit di hujung kain baju yang mana kita meleret tadi. Janji tak nampak air najis. Tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasa. Tapi syaitan ni dia akan, ini belitan dia. Tak salah. Nantilah kita pakat-pakat balik pergi semayang di rumah. Qadha pun tak apa Allah tahu takkan nak semayang. Tidak pun kita kalau orang perempuan hak yang begitu sinonim dengan telekungnya, telekung tak bawa. Kita kata boleh dah, pakaian tu dah sempurna. Perempuan yang keluar dalam keadaan tutup aurat dah sempurna dah. Tak mau. Kau ni kata tak apa pinjam telekung saya. Saya tak boleh pinjam telekung orang, tak puas. Dah tak boleh pula. Tak apalah saya semayang di rumah. Apa yang telah pernah Allah Ta'ala ajak, Rasulullah ajak, ikutlah. Dia bukan suruh kita semayang pakai telekung. Dia suruh semayang tutup aurat. Gunakan aurat tu. Gunakan aurat yang Allah Ta'ala bagi ini untuk hadir kepada Allah Ta'ala dengan keadaan bertutup, ditutup. Pakai bagi elok-elok. Ni hang pakai seluar bagi kena duduk. Tak apa boleh. Baju berdiri pun nampak. Duduk pun nampak. Menyusahkan. Okey, kita tengok lagi. Itu berita yang kedua. Dia was-was pada pakaian. Kita ni tengok, baju ni tak boleh pakai. Tadi aku kena tu. Ni tak boleh. Peluh-peluh bukan najis. Berita yang ketiga dia kata, ketika mana hendak buat solat tahajud, nak buat puasa sunat dan nak buat perkara-perkara yang amal soleh. Itu berita yang ketiga. Yang dalam diri kita. Kita nak bangkit solat tahajud. Allahu Akbar. Tak tahu nak kona lah. Kok mana? Kan kalau Rasulullah kita tengok amalan Rasulullah setiap kali bangkit tahajud dia akan baca 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. Fastajaba lahum rabbuhum anni udhi'u amala amilin. Kan ingat balik 10 ayat daripada surah Ali Imran yang akan dibawa oleh baginda Nabi SAW baru dia bangkit. Kita ni mungkinlah kalau 10 ayat tu baru duk terkebir-kebir nak teringat di atas katil tu kot. Tak boleh baca sebab apa? Syaitan bila mana kita baca 10 ayat daripada surah Ali Imran ketika mana kita nak bangun tahajud, dia nanti hancur sehancur-hancurnya. Dia hancur sehancur-hancurnya. Sampai esok dia kata aku tak main dah rumah dia ni. Aku tak duduk dah, aku tak beli dah dia. Tapi saya kata kita ni mungkinlah tak ingat. Maklumlah baru celik mata, nak suruh aku hafal Quran. Dia kan satu muka surat. Jadi bolehlah kita bawa dia dalam solat. Nak bawa dalam solat tahajud. Pada rekaat yang kedua ataupun bawa di dalam solat taubat. Pada rekaat yang kedua. Awak rekaat kedua saja. Siapa tak bawa rekaat pertama? Kan rekaat pertama dia ada
Inna fi khalqis samawati wal ard. Kan dia sambungan daripada surah tu. Jadi kita raikan. Kita raikan yang awal. Maka kita bawa daripada rakaat yang kedua. Itu sekadar cadangan daripada hamba yang dhaif ni. Itu sekadar cadangan. Okey, baik. Ini belitan yang ketiga. Ketika mana kita nak puasa sunat. Contoh dia. Puasa tadi semayang tahajud. Lepas dia kacau, dia duduk ajak tidur, ajak tu, ajak ni, tak apa lawan lagi. Kita pun tewas. Ketika kita nak berpuasa sunat, kita puasa sunat dalam gangguan demi gangguan. Allah, puasa sunat kot. Mailah kita makan, kita pun balun makan. Sunat saja kot. Okey. Tidak pun kita tak buka puasa. Kita solat tahajud. Tapi cerita kat orang pula. Syaitan dia jahat sungguh. Ni belitan dia. Baklah semalam hang makik pukul berapa? Ceritalah hang makik pukul berapa? Sampai pukul berapa? Hang semayang apa? Hang baca surah apa? Hang ceritalah. Kita pun cerita. Penceritaan kita itu menyebabkan berlakunya riak. Hang ceritalah hang rajin puasa. Saya Isnin kami tak pernah tinggal Start puasa dah 20 tahun dah tak pernah tinggal. Isnin kami apa jadi pun memang kami tak pernah tinggal. Habis. Dalam beribadat pun dia kacau. Tengah beribadat pun dia kacau. Belum buat pun dia kacau. Tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hampa kenal betul-betul dengan syaitan ni, dengan kejahatan dia, dengan bisikan dia kata hampa selamat. Kita ni kerja syaitan ni tak salah layan. Kamu akan selamat, dia kata. Siapa yang kenal dia, kita boleh melawan dia. Dan kemudian sesiapa mengenal kebenaran dan mengikutinya, maka aman sentosa. Tahu benda tu betul. Benda ni bagus, dia ikut. Aku tahu benda ni betul. Benda ni bagus. Alah, macam cerita vaksin yang baru masuk ni. Macam-macam pendapat yang dikeluarkan. Adalah pendapat-pendapat yang tak berapa nak muktabar, bagi tahu dia ada benda haram, hampa tak boleh buat. Ada yang buat cucuk-cucuk mati, tergedik-gedik jantung mati. Ada yang buat jatuh pingsan. Ada macam tu. Yang dia nak nampak benda yang buruk. Kebaikan punya banyak orang cerita tu dia tak berapa nak masuk. Dia nampak benda yang tak elok saja. Kita kena kenal benda tu benda batil. Benda batil ni benda yang merosakkan. Macam saya sebut tadi, apa yang Allah bagi pinjam tu, benda tu kena jaga. Bila kena jaga, dan ulama-ulama sepakat kata boleh, maka ambil lah. Nak tanya banyak-banyak songeh. Pasal apa? Kalau kata dah boleh ambil, insya-Allah kita ambil, kita dukung. Sebab benda tu betul. Tapi kalau benda tak betul ni, tinggalkan. Maka kita tinggalkan. Kita cari pandangan orang-orang yang ahli zikri, orang yang tahu. Kita tak tahu. Kita cari pandangan orang yang tahu. Dia beritahu macam ni. Kita ikut. Sebab kita tidak tahu. Yang kata hampa tentang kebenaran, ikut. Tahu tentang kebatilan, tinggal. Maka beruntunglah dia. Sesiapa yang mengenal syaitan dan dunia, kemudian menepikan kedua-duanya, maka ia berbahagia. Kenal syaitan, kenal dunia. Ini semua dunia. Ini sekadar dunia sahaja. Ni syaitan. Ni keseronokan ni saja. Macam hari ni kita tengok dalam suasana kita berkurung, ada satu bahagian yang mana tak dibenarkan buka sampai hari ni lagi. Apa dia? Pub. Kelab-kelab malam. Bagi orang yang mendukungkan kebenaran, dia rasa apa? Bagus, tak buka terus pun tak apa kelab malam tu. Kan? Itu di antara tempat yang tak dibuka sampai hari ni. Pusat-pusat perjudian. Tak boleh dibuka. Dah setahun lebih dah. Tapi bagi pendukung kebatilan, dia pemarah. Kami nak cari duit, kami pun nak berniaga, kami pun kerja, kami dah memang macam tu. Jadi ini pendukung kebatilan. Bagi kita satu rahmat. Baguslah tak buka. Aku tak rugi tang mana. Malahan lagi suka. Dan apabila dikeluarkan satu perintah atas daripada pukul 10 tak boleh keluar dah melilau, melepak ke mana. Bagi orang yang mendukung kebenaran, bagus. Seronok. Tak ada dah orang nak berkelewak, nak buat maksiat tengah-tengah malam. Tapi bagi orang yang mendukung kebatilan, dia marah. Dia kata, kita kena kenal dunia. Kita kena kenal dunia. Apabila kita mengenali dunia, maka kita akan lebih bersifat
berhati-hati agar kita tidak terpedaya. Okey, maaf, sana ada sikit. Ya, 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 Kak Ma. Saya tengah online, tengah belajar. Saya kira begini, nah. Maaf, Kak Ma. Assalamualaikum. Apa? Aha. Minta maaf semua nak. Ada sedikit, ada tetamu nak. Minta maaf. Mohon kemaafan di atas gangguan tersebut. Baik, kita sambung sikit lagi. Yang mana kata Allah, sesiapa mengenal akhirat, insya-Allah kita di antara yang mengenal akhirat, walaupun tak dengan baik, tetapi kita belajar hari ini, setiap hari kita belajar untuk mengenal akhirat. Barang siapa yang mengenal akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha mencarinya. Saya yakin puan-puan yang berada di sini ataupun yang berada di mana-mana semua kenal akhirat dan sedang mencari akhirat. Sebab itulah yang terpaksa duduk di sini nah, ataupun mungkin bawa handphone, ataupun ada juga sahabat-sahabat kita yang pergi tumpang rumah kawan, nak tumpang dengar. Kami punya handphone tak boleh dengar, tak kerti nak buat macam mana, masuk tak boleh masuk berkali-kali. Jadi dia keluar pergi cari. Dia cari apa tu? Dia cari akhirat. Pasal apa? Pasal dia kenal akhirat. Bila dia kenal akhirat, dia akan berusaha mencarinya. Cari dia apa? Untuk mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari, kita cari. Ini untuk akhirat. Kita tahu sampai kita ni ada satu pertubuhan, iaitu pertubuhan kod akhirat. Dan di samping tu ada juga yang buat wakaf yang tak pernah putus. Kemudian bayar fidyahnya. Ni semua ni untuk apa? Apa yang puan-puan lakukan ni untuk apa? Dapat balik ke duit tu? Kalau puan-puan tak bayar fidyah pun, bukan siapa-siapa tahu. Tak payah dah abang lah kat orang. Hang tinggal puasa, bukan siapa tahu. Tapi oleh kerana kita yang mengenal akhirat, kita tak nak balik pergi sana, kita nak jawab apa dengan Allah, kita berhutang dengan Allah, kita bayar. Bukan kita bayar kat Allah, kita bayar kat kawan. Lepas tu kita kena abang, inilah fidyah puasa aku. Kita cerita pula. Kita cerita sedikit daripada keaiban kita tu tak bayar. Banyak ke? Banyak. Anak dah umur 22 tahun dah. Kawan tu tolong kira. Waktu ni memang malu rasa. Tapi oleh kerana kita mengenal akhirat, tak apa. Tak apa. Maka aku sanggup menggadaikan sedikit rasa malu di dunia hanya sahaja untuk aku kembali ke akhirat kepada Allah dalam keadaan aku bersih. Tu orang kena akhirat. Kemudian, tindakan yang puan-puan lakukan, berwakaf. Ada duit masing-masing, enjoy lah anak beranak. Pasal apa susah payah nak wakaf? Pasal kami kenal akhirat. Sebab Allah Ta'ala kata, harta yang akan menghantar ke akhirat nanti, harta yang akan menghantar ke alam barzah, nak ikut sama masuk alam barzah, nak tolong jawab soalan munkar dan nakir, nak ringankan bebanan di alam barzah, adalah harta wakaf. Selagi mana orang guna di atas tanah tu yang kita wakaf, bangunan tu yang kita wakaf, alat perkakas yang kita wakaf, selagi itulah pahala akan terus sampai ke alam barzah. Aku nak guna. Maka tanpa rasa sayang, bawa keluar duit. Bagi duit. Walaupun dia bukan orang yang begitu berada. Pasal apa? Sebab kenal akhirat. Kenal akhirat. Kemudian sesungguhnya Allah menunjuki orang-orang yang dikehendakinya dan kepadanya lah mereka kembali. Allah ni dia akan bagi petunjuk pada orang yang dia nak bagi. Pada orang yang dia nak bagi, dia bagi. Sebab tu kita minta di dalam bacaan qunut subuh kita. Allahumma hadini fiman hadai, wa'afini fiman afai. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan-jalan yang engkau, orang-orang yang engkau beri petunjuk. Tunjuk jalan yang baik. Aku ni tak nampak, aku ni buta. Kalau Allah Ta'ala tak dorongkan ke arah jalan yang baik, maka kita takkan nampak. Jadi kita minta setiap kali kita baca doa qunut ketika subuh tu,
Sebab apa? Sebab tu kunut ada waktu subuh ya. Hari tu hari baru nak mula kehidupan. Biarlah kehidupan kita hari ini berpandukan petunjuk daripada Allah. Kita mohon petunjuk daripada Allah. Kata Allah lagi, wahai manusia, Allah telah menjamin rezekimu. Tapi kegelisahanmu masih berpanjangan, mengapa? Rezeki kita ni Allah Ta'ala dah sukat. Berulang kali kita dengar. Rezeki kita ni Allah Ta'ala dah sukat. Dah tentukan hari ni kakak banyak ni saja. Hang buat pilah banyak mana pun, hari ni rezeki yang banyak ni je. Dan kadang-kadang rezeki tu melimpah ruah. Amboi banyak sungguh. Sat lagi kau numai bagi yang ni. Sat lagi kau numai bagi yang ni. Sat lagi dapat yang ni. Hak yang duk ada pun tak habis. Hak yang mai lagi banyak. Ni yang kata rezeki kita ni Allah Ta'ala dah suka. Satu. Masya Allah. Dengan sebab tu suka saya buat kisah seorang sahabat Rasulullah SAW. Yang mana kerja dia ambil upah buat tembok rumah. Kita panggil ikat bata lah lebih kurang lah. Walaupun zaman Rasulullah tu tak ada bata, tapi dia ikat tembok dengan batu daripada tanah liat. Abu Dzar Al-Ghifari nama dia, Abu Dzar Al-Ghifari. Yang mana ketika mana dia buat tu, dekat-dekat nak siap ada satu batu lagi dia nak kena bubuh, tiba-tiba dengar daripada Masjid Nabawi azan dilaungkan. Bilal bin Rabah melaungkan azan. Dia tinggal satu batu je lagi dia nak bubuh. Dia tu tinggal. Tidak, kalau dengan sebiji batu tu kerja dia selesai dah. Dia tinggal waktu tu, maksudnya waktu asar. Dia pun tinggal. Pilak apa yang patut. Dengan pakaian yang berlumpur dia bersolat. Kan tadi saya kata, berlumpur bukan najis. Dia pun bila masa dia nak pergi tu, seorang lagi sahabat yang duk buat kerja sama-sama dengan dia. Ni satu lagi saja ni. Satu lagi. Tunggulah. Kita buat habis saya kita pergi semayang orang. Tak apa dia kata, dia tak mahu. Dia tak mahu dengan kerana satu ni dia kata. Saat lagi dia menjadikan Allah tu nombor 2. Bila kawan dia kata, kita kan share orang. Kalau kita buat bagi siap, sebiji batu ni saja, terus kita boleh dapat upah. Dia kata, tak apalah, tak mahu, dia tak mahu. Satu tu pun dia tak mahu. Dia kata, Allah dah panggil. Dia pun tinggal. Yang si kawan ni buat bagi peradik. Tak apalah, kalau hang tak mahu, sudahlah. Dia kata, aku buat. Dia nak buat bagi peradik. Dia ni pun pergi. Dia pergi. Dia sembahyang apa semua. Dia patah balik main tengok. Kawan ni bubuh satu tu tak siap-siap. Bubuh satu tu tak siap-siap. Lepas tu dia kata dekat kawan dia kata, sebab itulah aku berhenti. Kerana rezeki kita bukan terletak pada sebiji batu ni. Rezeki kita Allah dah suka. Bukan susah dia ambil batu tu yang kawan dia bubuh tak siap-siap, bubuh guni yang jatuh, bubuh guni runtuh, bubuh tak kena. Dia angkat, dia letak dengan nama Allah. Apabila kita membesarkan Allah, kita tak besar lagi kepada rezeki tu, maka Allah Ta'ala akan memberi petunjuk jalannya yang sempurna. Dia letak, sekali letak saya sapu, sempurna, cantik dan elok, bagai disuka-suka. Kata apabila kita menjadikan Allah itu lebih besar daripada segala-galanya, kadang kita takut saat lagi gaji kena potong, saat lagi kena buang kerja dan sebagainya. Sebab apa? Yang itulah rezeki pendapatan kita yang akan bela kita, yang sara hidup kita. Sebenarnya kita dah bertuhankan kepada rezeki daripada manusia. Kita was-was rezeki itu datangnya daripada Allah. Kan Allah Ta'ala sebut, wa may yattaqillah hayaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan bagi jalan penyelesaian. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan bagi rezeki daripada jalan yang kita tak sangka-sangka. Dan Allah Ta'ala tak pernah berkira dengan kita tentang rezekinya. Dia akan bagi rezeki kepada kita. Tapi besarkan Allah di dalam segala perbuatan dan juga keputusan. Kita kena besarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya baca tadi ayat apa? Kita panggil ayat 1000 dinar kan? Ayat tu ayat masyhur untuk panggil rezeki. Dan macamlah macam Rasulullah selalu dia bagi tahu kepada kita Rasulullah selalu bagi tahu, kunci rezeki kamu adalah
duha. Ada orang yang menjadikan solat duha tu hanya untuk panggil rezeki saja. Nah, ada juga orang yang macam tu lah. Jadi kita ni jadikan solat duha kita itu adalah sebagai tanda seorang hamba yang bersyukur. Kita banyak zakat ke atas tubuh badan kita. Nah, bukan kerana kita nak minta rezeki itu dimurahkan. Mempergunakan duha itu pada tempat yang tak sepatutnya. Nah. Dan kemudian kata Allah, dia kata, Allah telah memastikan ganti untukmu tapi engkau masih bakhil. Allah dah pasti dah. Hang bagi banyak ni, hang dapat banyak ni. Tapi pasal apa hang kena ikut? Pasal apa hang berkira? Patut-patut bagilah. Dah kira dah nak bagi ni. Main fikir lagi sekali, tak payahlah. Korang lah. Tidak, tak payah bagi. Depa pun senang. Allah dah janji dah. Aku nanti bagi balik. Nah, aku bagi balik. Sekejap lagi hampa dapat begini-begini. Dapat begini-begini. InsyaAllah. Janji Allah itu penuh dengan kepastian. Jika sudah jelas bahawa iblis itu musuh Allah, tapi mengapa kau masih lalai juga? Dah tahu dah syaitan tu musuh Allah. Tapi pasal apa hang lalai? Mayang lagi tak lagi. Awak tak sembahyang Allah. Nak pi lah ni. Ni baru duk berlengkap. Pi lah. Alah nak pi lah, terlena. Tertidur. Itu yang dikatakan, hang tak ada iblis tu. Kerja dia macam mana. Apa awak nak ikut juga dia? Kalau sudah jelas ada siksa neraka, tapi engkau masih belum berusaha menghindar, mengapa? Dah jelas dah faham dah tahu dah, yakin dengan sepenuh hati. Neraka tu pasti ada. Tapi pasal apa juga hang tak hindar? Pasal apa juga hang buat kejahatan? Kenapa masih kamu melakukan maksiat? Walhal kamu dah tahu bahawasanya siksa neraka itu adalah amat pasti. Pasal apa kita nak buat juga? Pasal apa kita tak menghindarkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang dikatakan, kita tahu benda tu benda tak baik, buat juga. Dengan sebab apa? Betul. Pasal apa? Betul dah benda tu tak bagus. Pasal apa nak buat juga? Hantar dah bersedekah itu baik. Pasal apa hang kena ikut? Allah Taala tanya. Hantar dah syaitan tu jahat. Awak hang ikut? Hantar dah rezeki tu aku yang bagi. Awak hendak bimbang. Ini persoalannya Allah Ta'ala tanya. 5 je. Aku yang tukang bagi. Dia kata, pasal apa hendak susah hati? Belengung. Awak belengung. Rasa-rasa duit ni nak habis dah. Tak cukup nak belanja sampai hujung bulan ni. Pasal apa nak susah? Rezeki tu Allah punya. Dia akan bagi. Tinggal-tinggal ada. Ya Allah. Jangan kita berbimbang tentang rezeki daripada Allah. Sebaliknya, berserah dengan usaha yang mantap, dengan berusaha. Jangan takut untuk bersedekah sebab Allah Ta'ala dah beritahu. Aku nanti bagi balik dekat hampa. Kita ni ada cash. Kalau boleh, bagilah ni. Sekejap lagi bayarlah balik. Dia akan bagi sama ada berbentuk harta benda, ataupun berbentuk kesihatan, ataupun berbentuk kesenangan. Lapang rasa dada, rasa hilang masalah, ataupun berbentuk kesembuhan. Kita sakit, kita dengan bersedekah dapat menyembuhkan sakit kita. Jadi wallahu a'lam untuk hadis pada hari ini, insya-Allah kalau dengan izin Allah simpan kita lagi, Allah bagi umur kita lagi, insya-Allah esok kita akan sambung kitab Jawahar, insya-Allah perempuan. Baik, saya buka soalan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hashimah. Ya, silakan. Tu hadis kursi ni dia turun di mana? Di Mekah ataupun Madinah? Adakah sama macam wahyu-wahyu yang turun pada Rasulullah? Hadis kursi ini dia turun di Mekah ataupun di Madinah. Baik, terima kasih Hadis kursi ini diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Ada ketikanya di Mekah, ada ketikanya di Madinah. Cuma cara penurunannya berbeza daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran berwasilahkan dengan Jibril alaihissalam, tetapi hadis ini terus diilhamkan ke dalam dada Nabi SAW.
kadang-kadang melalui mimpi. Kadang-kadang dalam Nabi duduk sembang-sembang dengan sahabat. Jadi terus diilhamkan ke dalam dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika turunnya ada ketikanya di Mekah dan ada ketikanya di Madinah. Tetapi sebahagian besar hadis kursi ini banyak diturunkan di Madinah. Kerana apa? Kerana kegemilangan Islam bermula di negeri Madinah. Okay. Terima kasih Zara. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, kalau dalam kita melakukan ibadat, kita bagi tahu ke orang macam kita puasa, kita tahajud kan. Tujuan kita nak ngajak mereka ke arah kebaikan. Sebab ada setengah kata tak boleh sebab takut timbul riak. Ada setengah pendapat kata boleh sebab kita nak mengajak mereka ikut beribadat sama. Mohon penjelasan Ustazah. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih pada yang bertanya. Okey, dia bergantung kepada nawaitu, kepada niat kita. Jikalau kita bercerita tentang ibadat kita, tentang amalan kita hanya untuk riak, abang kat mereka saya ikut, mereka tak tahu aku semalam bangkit sembahyang tahajud sampai subuh. Aku mereka tak tahu aku ni ahli tahajud, selalu bertahajud. Kau mereka tak tahu aku ni ahli puasa. Maka dengan rasa bangganya kita bercerita. Maka itu menimbulkan riak. Dan kita faham riak itu adalah syirik. Syirik khafi. Orang yang mensyirikkan Allah itu adalah dosa besar. Memang haram. Apabila kita bercerita dengan satu niat nak bagi orang tahu sesuatu amalan yang kita buat secara rahsia. Dengan penuh rasa riak. Timbullah. Jadi haram. Tapi kalau kita nak cerita dekat dia dengan sebab kita nak ajak dia. Okey, contoh kata dia yang ditanya, aku tak pernah sembahyang tahajud. Macam mana? Hang pernah ada? Dah ubat jugalah selalu. Tak ada riak. Macam ni. Dah ubat jugalah macam ni. Bukanlah selalu. Okey. Dengan penuh rasa rendah diri, penuh rasa nak memimpin, penuh rasa nak mengajar dan membawa kesedaran, alhamdulillah. Itu terbaik. Apa pun bergantung pada niat. Okey? Satu lagi Ustazah. Macam kita ni duk WhatsApp kan, kita duk hantar salam subuh, salam tahajud tapi kita tak ada niat apa. Tapi pandangan orang yang baca tu, alah dia ni nak menunjuk lah dia bangun pukul 3 pagi. Macam mana tu Ustazah? Okey. Itulah saya kata, apa pun atas niat. Atau apa pun atas niat. Kalau kita buat salam tahajud, orang tengok-tengok tik dekat situ, pukul 3 pagi ni dia hantar mayat aku, bermakna dia bangkit dah tahajud. Kan? Itu apa pun saya kata atas niat kita. Kalau niat kita itu tak elok, kita nak habaq kat orang, dia tahu saya tengok aku hantar tahajud ni. Mana aku bangkit tahajud. Berdosalah. Berdosalah. Bimbang perkara itu menimbulkan fitnah. Lebih baik jangan hantar. Salam tahajud ini lebih baik jangan hantar. Sekali lagi saya ulang kepada ukhwah muslimah, salam tahajud jangan hantar. Hantar assalamualaikum. Okey? Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tengok muka. Nampak Ustazah, malu tak ada gigi, baru cabut gigi. Okey, tak apa. Okey, silakan. Tapi ni daripada tajuk sikit lah. Ya, insyaAllah. Soalan lain lah mengenai pasal solat solat bila bermusafir, qasar dan jamak takdim, jamak takhir. Ikut pengetahuan saya lah, yang mana saya dengar Ustaz Dr. Ceramah, yang qasar ni mengikut syarat dia 90 kilometer macam tu lah kan, salah kan, dua mahalah. Contohnya saya dari Pulau Pinang nak balik kampung Kok Diang. Saya berhenti di Gurun. RNR tu lah untuk solat qasar kan, Ustaz kan? Jamak qasar. Yang itu dilakukan 2 rakaat kan? Apa dia? Solat qasar tu
jamak qasar tu dilakukan 2 rakaat kan? Okey, maksudnya dalam perjalanan. Yang persoalan saya, yang saya tak faham bila bermukim lah kat kampung. Contoh saya nak duduk 3 hari, tinggal 3 hari. Jamak tu yang dilakukan, takdim ke takhir tu, yang pastinya berapa rakaat saja? Itu soalan saya. Okey, baik. Baik, terima kasih pada yang bertanya. Berkenaan dengan solat jamak ni, kita pun dah tahu harus, itu satu rukhsah, satu kemudahan Allah Ta'ala bagi. Maka apabila perjalanan kita melebihi 2 marhalah, kita diharuskan untuk bersolat jamak. Macam puan ni cerita tadi, ada di gurun dah buat solat jamak dan qasar. Bila sampai ke kampung, dalam tempoh 3 hari, kita dalam masih musafir. Kampung tu bukan rumah kita. Kampung tu rumah mak kita. Bukan rumah kita, kalau rumah kita tak boleh. Okey? Kampung tu rumah mak kita. Maka dalam tempoh 3 hari tu, kita duduk di sana, kita boleh buat solat jamak. Dan jamak yang macam mana? Adakah jamak qasar ataupun jamak tamam? Kena faham. Kalau jamak qasar, 4 diringkaskan kepada 2. Kalau jamak tamam, 4 diempat-empatkan. Tak boleh diringkaskan. Ketika ini ulama mengharuskan boleh buat dengan dua-dua cara. Kalau kita rasa kita duduk di kampung, tidak ada apa-apa musyaqqah, tidak ada apa-apa susah payah, maka lebih afdal apabila kita buat jamak tamam. 4. Nah, sebab tak ada susah payah dalam perjalanan. Tapi boleh juga pada pendapat satu lagi Imam Syafi'i, kita buat secara jamak dan qasar. 2. Selama tempoh 3 hari kita duduk. Contoh kata kita balik kampung hari Jumaat. Jadi kita duduk di kampung hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Hari Selasa kita patah balik mai. Jadi 5 hari tu. Nah, 3 hari ni, dia kira 3 hari ni lah kita duduk di kampung. Hari P ni hari balik dia tak kira. Okey? Maka boleh kita buat jamak. Kedua-duanya boleh. Sama ada nak buat jamak tamam ataupun jamak qasar. Diharuskan. Allah. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah dengan nasihat Ustazah, penerangan Ustazah, saya dah faham, dah jelas. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ustazah, yang Ustazah kata solat rasa tu hari pi dengan hari balik tu tak boleh buat ke ataupun macam mana tu? Maksudnya hari pi dengan hari balik dia tak kira dalam 3 hari tu. Maksud dia tapi 5 hari tu. Kira 5 hari lah. Hari pi tu kita dah boleh buat dah kan? Hari pi tu memang kita buat sebab kita dalam musafir. Kita duduk di rumah tu 3 hari. Contoh saya bagi tadi. Hari Jumaat tu kita tak kira dah sebab kita berjalan. Sabtu, Ahad, Isnin kita duduk. Selasa kita balik. Jadi boleh jamak lagi tu 5 hari tu. Okey, faham dah. Sebelum ni duk ingat hari pi tu sampai 3 hari. 3 hari Sebab Islam itu indah. Habis dah? Ada siapa-siapa ke? Okey, kalau tak ada apa dulu saya mohon ampun dan maaf di atas segala kesulitan dan kepayahan puan-puan, susah payah puan-puan berusaha untuk menuntut ilmu dengan penuh istiqamah, tahniah dan syabas. Juga jutaan terima kasih saya ucapkan, saya rangkaikan, saya kalungkan kepada sahabat kita Ji dan juga Ustaz Nasir yang bersusah payah berusaha untuk merealisasikan kuliah alam maya kita ni. Hanya Allah Ta'ala lah yang merahmati kalian semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Terima kasih Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan ya rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik ya musabbibal asbab ya fatihal abwab ya sami'al aswat ya mujibad da'awat ya qadiyal hajat ij'alna minan najihin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. آمين. Terima kasih Ustazah.